Kesedaran kita semula sisa pengguna. Anda tahu tak apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan kita semula ni? Kita semula merupakan satu proses di mana bahan buangan ditukarkan menjadi satu bahan ataupun objek yang baharu. Kita semula ni kalau nak tahu merupakan salah satu kaedah ataupun alternatif pembuangan sampah yang konvensional tau. Sebab ini dapat mengurangkan penggunaan bahan dan juga mengurangkan pelepasan gas rumah hijau ke udara. Apa lagi yang kita dapat daripada kita semula ni? Kita semula ni juga dapat mengurangkan penggunaan bahan mentah, mengurangkan penggunaan tenaga, udara dan juga mengurangkan pencemaran air yang berlaku. Antara sisa pengguna yang boleh di kita semula termasuklah kaca, kertas, logam, tekstil, aluminium dan juga komponen-komponen elektrik tau. Punca pencemaran sisa buangan antaranya adalah penduduk berlebihan, pembandaran dan teknologi yang semakin meningkat adalah antara beberapa sebab pencemaran sisa buangan yang berlebihan. Seterusnya, pertambahan penduduk telah menyebabkan pengeluaran lebih banyak sisa. Hal ini kerana setiap tahun, masyarakat mempunyai beberapa jenis barangan untuk digunakan dan dibuang. Selain itu, teknologi juga mempunyai impak yang sangat luas kepada populasi yang semakin meningkat. Sebagai contoh, sebelum ini terdapat penggunaan lebih banyak balang kaca dan bekas yang dikembalikan semula kepada pembekal untuk mengelakkan lebih banyak pembaziran terbentuk. Tetapi kini bahan kaca ini digantikan dengan plastik yang susah untuk terbiodegradasi dan akhirnya menyebabkan lebih banyak pengumpulan sisa buangan. Kesan pencemaran sisa buangan terhadap alam sekitar. Yang pertama, sisa buangan jika tidak dikumpul dengan betul atau jika dibuang di tempat yang salah, mungkin menyebabkan sistem kumbahan dan longkang tersumbat kerana air terkumpul di sesebuah tempat dan akan membawa kepada pertumbuhan pelbagai virus dan parasit yang menyebabkan pelbagai penyakit. Perkara ini juga akan menyebabkan masyarakat hidup dalam keadaan yang tidak bersih. Yang kedua, kutipan sisa buangan yang banyak di sesebuah kawasan dan masyarakat yang kurang berpengetahuan dalam menita semula sisa buangan mungkin menyebabkan mereka membakar bahan sisa buangan yang akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Yang ketiga, pengumpulan sampah dalam kuantiti yang banyak juga akan membawa kepada pengeluaran metana yang lebih banyak daripada karbon dioksida. Kelebihan kita semula sisa buangan. Yang pertama, memelihara sumber alam, iaitu kita semula sisa buangan bahan plastik bermakna dapat menghasilkan kurang plastik baharu yang sememangnya satu perkara yang baik, terutamanya kerana ia biasanya diperbuat daripada hidrokarbon bahan api fosil. Kita semula sisa buangan bahan kaca mengurangkan keperluan untuk menggunakan bahan mentah baharu seperti pasir. Hal ini kerana bekalan beberapa jenis pasir mula berkurangan di seluruh dunia. Yang kedua adalah melindungi ekosistem dan hidupan liar. Kita semula sisa buangan mengurangkan keperluan untuk mengekstrak bahan mentah baru. Ini seterusnya mengurangkan gangguan dan kerosakan berbahaya yang dilakukan kepada alam semula jadi, seperti hutan ditebang, sungai diterokai, haiwan liar dicederakan atau dipindahkan, dan ini akan mengurangkan pencemaran air, tanah dan udara. Antara cadangan yang dikemukakan antaranya adalah yang pertama, menambah bilangan tong sampah kita semula, yang kedua, memperbanyakkan lori sampah, yang ketiga, menggalakkan pengeluar barangan menyertai kempen kesedaran kita semula sisa buangan, yang keempat, menguatkuasa larangan penggunaan plastik, yang kelima, menghasilkan barangan baharu daripada sisa buangan, yang keenam, menggunakan semula bekas minuman, surat khabar, majalah atau mendermakan buku-buku dan pakaian kepada insan yang memerlukan. Antara contoh kempen-kempen yang diadakan berkaitan dengan kita semula di Malaysia dan juga secara global. Yang pertama, kita ada Hari Kita Semula Kebangsaan. Hari Kita Semula Kebangsaan ni diadakan pada 11 November setiap tahun bagi menggalakkan lagi rakyat Malaysia
untuk mengital semula, terutama sekali sisa-sisa pengguna. Selain itu, kita ada kempen kesedaran 3R yang mana terdiri daripada reuse, reduce dan juga recycle. Manakala secara global pula, Earth Day Campaign diadakan pada setiap 22 April. Earth Day Campaign ini diadakan bagi menghargai apa yang bumi telah berikan kepada kita. Dan salah satu cara untuk menyambut Earth Day Campaign ni adalah dengan membuat kempen 3R. Anda rasa ada ke akta di bawah kita semula sisa buangan pengguna ini? Mari saya terangkan. Kita semula berada di Akta Pengurusan Sisa Berpecar dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672. Okey, mari saya terangkan apa itu Akta Pengurusan Sisa Berpecar dan Pembersihan Awam 2007, iaitu sesuatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi mengawal selia pengurusan sisa berpecar, terkawal dan pembersihan awam bagi maksud menyelenggarakan kebersihan yang sepatutnya dan bagi perkara-perkara yang bersampingan dengannya. Saya ada fakta menarik tentang kita semula sisa buangan pengguna. Nak tahu tak? Fakta yang pertama, hampir 60% daripada bahan buangan di dalam tong sampah boleh dikitar semula. Mesti anda tanya apa bahan dalam tong sampah ini boleh dikitar semula? Kertas boleh dikitar semula. Botol plastik boleh dikitar semula sebagai tempat penyimpanan. Saya juga telah mengitar semula sisa buangan menjadi tempat penyimpanan jimat, bukan? Hampir 50% sisa buangan boleh dileraikan untuk dijadikan baja. Jika kita mengitar semula tin aluminium dapat menjimatkan penggunaan tenaga untuk 3 jam televisyen. Menarik, bukan? Saya nak bagi tahu ni, barang sisa buangan termasuk cardboard, kertas, tin logam dan lain-lain lagi adalah beberapa sisa buangan yang boleh dikitar semula. Kenapa nak buang? Ingat, tidak semua bahan kita boleh kitar semula. Ada juga bahan larangan. Hampir 18,000 tan sampah dihasilkan sehari mampu memenuhi KLCC dalam tempoh 8 hari sahaja. Rasa-rasa tahun 2050 nanti sampah banyak mana di KLCC. Jangan lupa mengikut langkah 3R dan tong sampah berwarna. Warna biru untuk kertas, warna coklat untuk kaca, warna jingga untuk tin aluminium, keluli dan plastik. Marilah kita menyambut Hari Kita Semula Sedunia pada 11 November pada setiap tahun. #Sayangin Bumi Kita.